Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan kepada ibu bapa yang saya hormati, penjaga, murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Jurang Batu bagi tahun 2021. Jadi alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bersama-sama dan masih lagi diberi kesempatan, keupayaan dan juga kelapangan untuk bersama-sama mendengar taklimat program transisi tahun 1 bagi tahun 2021. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa yang mendengar taklimat pada hari ini, kerana taklimat ini akan memberi gambaran atau panduan kepada tuan-puan mengenai perjalanan program transisi yang telah dirangka ini yang akan dilalui oleh anak tuan-puan bagi tahun ini. Jadi ibu bapa yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, saya mewakili seluruh warga Sekolah Kebangsaan Jurang Batu ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, tahniah dan juga syabas kepada ibu bapa kerana telah memilih Sekolah Kebangsaan Jurang Batu sebagai sekolah bagi memulakan sesi persekolahan formal bagi anak tuan-puan ya. Utamanya yang berada di tahun 1 ini. Jadi pada tahun ini seramai 25 orang murid telah berdaftar menjadi murid tahun 1 Mutiara di Sekolah Kebangsaan Jurang Batu. Selamat datang saya ucapkan kepada anak-anak tahun 1 pada tahun ini dan insya-Allah ya, anda sekalian akan menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 6 tahun yang akan datang. Insya-Allah kami sangat-sangat percaya yang anak-anak ini semua, anak-anak tahun 1 ini akan menjadi pelajar terbaik bukan sahaja di sekolah ini tetapi juga di peringkat yang lebih tinggi nanti. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, tahun 2020 ya dan tahun 2021 ini telah menyaksikan pelbagai impak atau telah menyaksikan beberapa perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan. Tahun 2020, puan-puan mungkin dapat lihat yang sesi persekolahan terpaksa dipendekkan ya. Kemudiannya murid-murid dicutikan lebih awal daripada takwim persekolahan yang biasa. Dan kemudiannya pada tahun 2021 pula sepatutnya takwim persekolahan bermula secara bersemuka pada 20 hari bulan 1, tetapi terpaksa ditangguhkan ini berikutan akan pandemik ataupun wabak yang sedang melanda satu dunia baru-baru ini ya. Disebabkan oleh itu ya, pandemik ini telah memberi satu implikasi yang sangat besar terutamanya dalam bidang pendidikan kerana ia memberi implikasi bilangan hari persekolahan yang berkurang dan kehadiran murid ke sekolah yang semakin merosot. Jadi bila ini berlaku, pihak KPM telah menjalankan satu tinjauan atau satu kaji selidik penguasaan literasi dan numerasi awal murid prasekolah dan mereka mendapati yang peningkatan atau tahap penguasaan murid-murid dalam beberapa mata pelajaran berada dalam tahap sederhana rendah. Jadi sebab itulah dilaksanakan program transisi ini selama 43 hari kepada anak-anak tuan-puan. Jadi sekilas info ya mengenai program ini. Untuk makluman tuan-puan, pada tahun ini program transisi akan dijalankan selama 43 hari berbanding daripada tahun-tahun lepas, di mana hanya 3 minggu saja program ini dijalankan, iaitu daripada tahun 2007, tak silap saya, hingga tahun lepas 2020. Program transisi atau kita panggil orientasi tahun 1 ini hanya dilaksanakan selama 3 minggu. Tapi pada tahun ini disebabkan oleh pandemik ya yang telah berlaku, yang memberikan implikasi yang sangat besar terutamanya pada murid-murid tahun lepas, prasekolah tahun lepas yang akan naik ke tahun 1 tahun ini, jadi dilanjutkan sehingga 43 hari. Kenapa? Mesti ada yang tanya, mengapa KPM melaksanakan ataupun melakukan
tempoh yang sangat panjang bagi program transisi ini adalah kerana kami pihak di KPM juga pihak sekolah khususnya mahu murid-murid ini, anak tuan-puan, bersedia dalam aspek sosio-emosi, sikap, nilai serta penguasaan literasi, itu pembacaan dan juga numerasi, pengkiraan ya, bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Yang ini yang saya akan terangkan mengapa program ini jalankan selama 43 hari dan apa yang akan berlaku sepanjang program tersebut. Baik, untuk makluman tuan-puan sekalian ya, sesi persekolahan akan bermula pada 20 hari bulan 1 iaitu hari Rabu, yang insya-Allah lah pada hari esok anak tuan-puan akan memulakan sesi persekolahan mereka, tetapi tidak secara bersemuka, kita lakukan secara PDPR ataupun yang selalu kita panggil secara online. Jadi bagi sekolah rendah ya, memandangkan kita berada dalam negeri yang melaksanakan PKP yang telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, jadi persekolahan ditangguhkan terlebih dahulu. Jadi dilaksanakan pembelajaran secara online bukan saja untuk murid tahun 1 tetapi juga daripada prasekolah hinggalah ke murid tahun 6. Ini bermakna anak-anak tuan-puan yang berada tahun 1 ini terlibat secara langsung dalam pembelajaran secara PDPR, di mana di sini di Sekolah Kebangsaan Jeram Batu kita melaksanakan secara hybrid, iaitu ada sesetengah daripada latihan, nota dan bahan-bahan akan diberi dalam WhatsApp kelas, dan sekiranya sekolah masih lagi belum dibuka dalam satu tempoh yang tertentu, maka kita akan beri juga modul di mana ibu bapa akan ambil modul tersebut di sekolah. Itu secara hybrid lah, maknanya campuran. Okey. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, ada 3 fasa bagi program transisi ini. Jadi fasa yang pertama bermula pada 21 Disember tahun lepas dan berakhir pada 19 Januari. Jadi fasa ini adalah lebih kepada fasa persediaan. Jadi pada masa inilah pihak sekolah akan menyediakan daripada aspek pengurusan dan juga persekitaran. Kami sediakan persekitaran sekolah yang kondusif atau kelas yang kondusif untuk anak tuan-puan, tapi dalam hal ini kondusif ini bermaksud dalam talian ya. Dan kemudiannya fasa kedua adalah fasa penyesuaian yang akan berlaku daripada 20 Januari sehingga 29 Januari selama 8 hari, di mana di sini murid akan menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Yang ini kita akan ubah suai sedikit memandangkan murid-murid tidak dapat ke sekolah pada masa ini. Kita pun tak pasti bila sekolah akan dibuka, jadi semua pembelajaran atau modul mengenai persekitaran sekolah, murid dikenalkan, murid bina hubungan antara rakan sebaya dan guru, memberi keyakinan murid untuk berkomunikasi, ini semua yang berlaku pada fasa penyesuaian akan kita laksanakan secara dalam talian. Jadi guru-guru tahun 1 saya yang sangat berdedikasi dan very committed, sangat bertanggungjawab ini akan memuat naik beberapa modul untuk anak tuan-puan, beberapa latihan dan juga nota. Dan di sinilah kami pihak sekolah meminta kerjasama ibu bapa agar sama-sama memantau dan juga membantu anak-anak semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam bentuk modul yang diberikan oleh guru-guru dalam WhatsApp kelas nanti ya. Baik, kemudiannya kita ada fasa ketiga. Tadi kita ada fasa pertama tadi iaitu persediaan, fasa kedua penyesuaian dan seterusnya fasa ketiga kesediaan. Jadi dalam fasa ketiga ini yang akan bermula insya-Allah pada 1 Februari sehingga 25 Mac. 26 Mac ialah fasa kesediaan, di mana di sini apabila murid tadi dah mula selesa ya. Jadi yang ini lebih kepada peningkatan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan juga pembelajaran. Kemudiannya nak menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Dan dalam masa yang sama, ia akan membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Jadi untuk makluman semua
semua ni selagi sekolah kita ataupun sekolah ya, sesi persekolahan secara bersemuka belum dibuka lagi, sekolah belum dibuka, jadi anak tuan-puan ini akan diajar ataupun diberikan menjalani program transisi mereka secara dalam talian. Seperti mana yang telah saya beritahu tadi, sekali lagi saya minta sangat-sangat kerjasama ibu bapa, penjaga untuk bersama-sama dengan anak-anak, terutamanya tahun 1, ya, membantu mereka, memantau kerja mereka dalam melaksanakan tugasan ataupun membaca nota yang diberi dan sebagainya, ya. Itu adalah mengenai transisi. Jadi nanti selepas ini akan ada taklimat yang akan diberikan oleh guru-guru saya mengenai perkara-perkara ataupun mengenai program-program yang ada di sekolah. Ya, mengenai daripada unit HAM, hal ehwal murid, unit disiplin. Jadi ini adalah pengenalan kepada anak-anak tahun 1 terutamanya bagi ibu bapa yang ini adalah merupakan anak pertama, anak sulung yang dihantar masuk ke alam persekolahan secara formal di Sekolah Kebangsaan Jurang Batu. Bukan setakat menjalani program transisi sahaja, sekali imbas lah ya, sekilas info, murid-murid tahun 1 juga akan ditaksir melalui pentaksiran bilik darjah atau PBD yang ini akan kita jalankan sepanjang tahun atau secara berterusan. Jadi PBD ini akan kita taksir, guru-guru mata pelajaran akan taksir penguasaan anak tuan-puan melalui aktiviti, melalui projek yang dijalankan dalam kelas, insyaAllah ya, bila dah bersemuka nanti, dan juga melalui latihan atau kerja yang dihasilkan murid. Jadi mungkin ada tanya-tanya, cikgu, bila kita nak buat PBD ni? Okey, PBD ni kita akan buat sepanjang tahun, insyaAllah selepas habis program transisi, dan insyaAllah mungkin masa itu sekolah telah dibuka seperti biasa. Sama-sama kita doakan agar sekolah dibuka seperti biasa, kerana ya, pada saya adalah lebih baik kita bersemuka, ya, murid-murid yang bersemuka daripada mengikuti latihan ataupun modul ataupun pembelajaran secara talian, ya. Baik, ibu bapa yang saya hormati sekalian, kita semua ni tak pasti bilakah sekolah akan dibuka semula. Jadi selagi sekolah belum dibuka, memang tiadalah pertemuan bersemuka antara murid dan guru. Sekali lagi, 3 kali ni saya sebut. Sekali lagi, saya dan juga semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Jurang Batu, terutamanya guru-guru tahun 1, sangat-sangat mengharapkan kerjasama ibu bapa dalam membantu anak-anak melaksanakan tugasan dan juga memantau mereka. Bukan setakat bantu, pantau. Kalau boleh, modeling ataupun coaching mereka dalam pembelajaran di rumah. Jadi ya, ibu bapa yang dihormati, untuk berjaya dan cemerlang, kita tak hanya boleh bercakap. Kita ni, ibu bapa, tak hanya boleh bercakap dan bermimpi sahaja. Kita kena tunjukkan contoh. Jadi, contoh yang boleh kita tunjukkan adalah dengan menerapkan nilai-nilai murni, kita bantu mereka dalam melaksanakan tugasan dan sebagainya. Besar harapan pihak sekolah agar ibu bapa membantu anak-anak, ya, sebab bila tak bersemuka ni mungkin macam-macam, kita pun tak nampak apa yang murid buat dan sebagainya, ya. Jadi sangat-sangat berharap ibu bapa, ya, bantu murid-murid di rumah. Jadi nampaknya saya pun dah bercakap banyak ni. Selepas ini kita akan taklimat lain lagi nanti. Jadi dengan ini, sekali lagi terima kasih kepada ibu bapa yang memilih Sekolah Kebangsaan Jurang Batu, yang telah menaruh kepercayaan, memberi sepenuh kepercayaan kepada kami. Janji kami sebagai warga pendidikan di Sekolah Kebangsaan Jurang Batu bahawa kami akan mendidik, membimbing, mengajar anak tuan-puan sehingga menjadi insan yang berjaya, insya-Allah. Tetapi bukan kerja tetapi kerja ini, tugasan ini bukanlah hanya untuk guru, diletak di bahu guru semata-mata, tetapi juga adalah perkongsian antara guru dan ibu bapa, di mana ibu bapa juga sama-sama merealisasikan harapan dan impian ini.
InsyaAllah sama-sama kita doa, kita percaya kepada guru-guru, insyaAllah kita percaya kepada anak-anak kita. Baiklah ibu bapa yang dihormati sekalian, saya rasa ini sahaja taklimat daripada saya. Sekali lagi tahniah, terima kasih, sama-samalah kita jaga anak-anak kita. Saya sudahi taklimat ini, ucapan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.